Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di syurga, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi ini kerana kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menyembah nama-Mu. Kami juga berdoa supaya Tuhan berbicara kepada setiap kita pada pagi ini tentang kebenaran dan memberi kita keyakinan di dalam iman kita. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Selepas mimpi tentang patung besar dan dijelaskan oleh Daniel kepada Raja Nebuchadnezzar, Raja Nebuchadnezzar tahu apakah maksud mimpi itu. Jadi mungkin dia mendapat idea untuk membina sebuah patung untuk diri dia sendiri. Jadi di dalam Daniel pasal 3 ini menceritakan bahawa Raja Nebuchadnezzar dia membina sebuah patung emas, kepada diri dia. Dan ketinggian patung ini adalah 90 kaki ataupun 27 meter. Sekurang-kurangnya adalah 10 tingkat bangunan. Kalau kamu pergi ke KK, mungkin kamu boleh nampak di Westma Sanakan. Westma Sanakan hanya 6 tingkat saja, 10, 11. Itulah ketinggian patung emas itu. Nah, tujuan patung itu adalah untuk memuliakan dia sendiri, dan Raja Nebuchadnezzar ingin menjadi Tuhan, supaya orang akan bersujud dan menyembah dia. Dan dia juga mentitahkan bahawa setiap kali kalau kamu mendengar ada muzik yang dimainkan, semua orang, semua bangsa, semua kaum harus bersujud di hadapan patung itu dan menyembah patung itu. Dan sesiapa yang tidak berbuat demikian, apa yang akan berlaku kepada mereka? Mereka akan dicampak ke dalam apian, di mana mereka akan dibakar sehingga mati. Dan pada masa itu muzik dimainkan. Semua mendengar muzik itu, mereka mula bersujud dan menyembah patung itu. Dan apa yang berlaku pada masa itu, ada 3 orang tidak mau bersujud. Dan mereka adalah Sadrak, Meshach dan Abednego, from Mexican. Bukan Mexican, tetapi Yahudi. Nah, 3 orang tidak mau bersujud kepada patung itu. Mereka tidak mau menyembah patung itu kerana mereka tahu di dalam hati mereka hanya ada satu Tuhan sahaja untuk disembah, iaitu Tuhan kita. Nah, kamu boleh bayangkan kalau kamu melihat gambar ini. Bayangkanlah kamu di dalam mesyuarat ataupun perjumpaan di mana pengerusi ingin kamu mengundi, bahawa mereka mungkin kelab ke, sekolah ke, atau syarikat ingin membuat sesuatu, tetapi ada 2 pilihan pada masa itu. Pilihan satu, sama ada kita membuat atau tidak. Dan kamu tahu pilihan 2 adalah pilihan yang terbaik. Dalam hati kamu lah, kamu tidak berkongsi, berbincang dengan orang lain. Kamu tahu pilihan 2 adalah yang paling bagus. Dan apabila masa untuk mengundi, siapa yang menyokong pilihan 1, tiba-tiba di dalam bilik itu hampir semua orang mengangkat tangan, dan kamu sajalah yang masih belum mengangkat tangan. Dan kamu lihat sekeliling kamu, semua orang mau option A, tetapi kamu mau option B. Dan pada masa itu kamu juga ada satu pencubaan, di mana kamu juga mau angkat tangan, tetapi kamu tahu di dalam hati kamu pilihan pertama tidak begitu baik. Dan apabila sampai untuk kamu pengerusi berkata, siapa yang mau pilihan yang kedua? Di dalam hati kamu bergumul, sama ada saya mau angkat tangan ke atau tidak. Bayangkan di dalam bilik itu ada 100 orang, 97 orang memilih pilihan A, dan 3 orang saja termasuk kamu memilih pilihan B. Dan apabila kamu mengangkat tangan, satu bilik pun melihat tangan kamu. Apakah perasaan anda? Kamu akan mula tanya kan, sama ada saya membuat pilihan yang salah atau tidak? Sama adakah ini pilihan yang terbaik atau tidak? Pada masa itu kamu punya tangan pun tidak lurus sudah, begini. Mau turun, mau naik, setengah jalan sudah. Kamu tidak ada keyakinan.
Walaupun kamu tahu di dalam hati kamu pilihan B adalah yang paling bagus. Tetapi kamu nampak 3 orang ini, apabila semua orang bersujud, hanya mereka 3 saja yang berdiri, kamu boleh bayangkan tekanan yang dihadapi oleh mereka. Semua orang melihat mereka. Dan apa yang berlaku pada masa itu, pegawai-pegawai yang lain juga datang menuduh mereka. Mereka menuduh kepada, mereka pergi kepada raja dan berkata bahawa 3 orang ini tidak mengikut apa yang kamu buat, mentitahkan. Mereka juga pegawai-pegawai di dalam kerajaan raja. Tetapi mereka tidak menghormati kamu, raja. Tengok, mereka tidak mau bersujud, tidak mau menyembah patung itu. Maksudnya mereka tidak menghormati kamu sebagai seorang raja. Ada orang menuduh kita juga. Dan pada masa itu apa yang berlaku adalah raja menyuruh 3 orang ini dibawa ke hadapan dia. Dan dia bertanya kepada mereka, adakah benar bahawa kamu tidak mau bersujud? Dan 3 orang ini menjawab bahawa saya hanya menyembah dan bersujud kepada satu Tuhan sahaja. Saya tidak akan bersujud kepada orang lain. Dan pada masa itu Raja Nebukadnezar sangat marah sehingga dia menyuruh askar-askar dia kasih memanaskan itu perapian 7 kali ganda sehingga askar Raja Nebukadnezar pun mati semasa mencampak mereka 3 orang ke dalam perapian itu. Dan di dalam perapian, apa yang dilihat oleh raja, 3 orang dicampak ke dalam perapian, tetapi apa yang dia lihat, ada 4 orang di dalam. Dan pada masa itu, Raja Nebukadnezar berkata bahawa orang yang keempat itu adalah malaikat, hamba dari Tuhan. Dan apabila Raja Nebukadnezar memanggil mereka keluar dari perapian itu, apa yang berlaku pada masa itu? Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka berjalan keluar dari neraka. Neraka kan? Api kan? Kan? Api kan? Kalau kamu pergi neraka, apa yang kamu dapat? Api. Tetapi mereka bukan datang dari neraka. Mereka keluar dari perapian dan apabila raja melihat badan mereka, mereka tidak tercedera. Mereka tidak dibakar oleh api. Mereka masih sehat, masih kuat, masih handsome. Rambut tidak menjadi kerinting. Jadi apa yang berlaku pada masa itu? Raja Nebukadnezar mengaku bahawa Tuhan yang menyelamatkan mereka. Dan dia juga mentitahkan sesiapa yang tidak menghormati Tuhan mereka akan dicampak ataupun dibunuh. Nah, ini adalah cerita yang berlaku dalam fasa 3. Apa yang kamu lihat adalah tiga orang ini yang menunjukkan kepada kita tentang iman mereka. Iman bahawa di dalam pencubaan, di dalam cabaran, mereka masih tetap mempercayai kepada Tuhan. Dan di sini ia memberi kita 3 amaran dan 1 nasihat untuk menolong iman kita. Yang pertama adalah umat Tuhan akan saya tidak tahu betul atau tidak, dikonfrontasikan. Betulkah? Dikonfrontasikan oleh apa? Oleh berhala-berhala di dunia ini. Kamu nampak pada masa itu orang menyembah berhala, biasanya mereka akan membina satu patung besar untuk mereka menyembah. Maksudnya mereka boleh melihat dengan mata mereka, bukan tangan, dengan mata mereka. Tetapi hari ini kita kadang-kadang idol-idol ataupun berhala-berhala ini tidak macam dulu, di mana mereka akan mendirikan patung besar untuk kita menyembah. Tetapi hari ini apa yang baik, apabila benda itu yang baik
menjadi sesuatu yang kita mesti mau di dalam kehidupan kita. Maksudnya ia boleh menggantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maksudnya benda itu sudah menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Teknologi. Teknologi bagus atau tidak? Baik kan? Kalau tidak ada teknologi, mungkin kita masih hidup di dalam dunia tanpa apa? Internet. Tidak ada Netflix, tidak ada Astro, tidak ada smartphone. Kerana orang yang smart tidak akan guna smartphone. Hanya orang yang tidak smart baru guna smartphone. Selepas kita guna smartphone, baru kita menjadi smart. Gurau sajalah. Jangan terlalu serius. Nah, teknologi itu baik. Handphone itu baik. Internet itu baik. Tetapi kalau semua ini dapat menggantikan Tuhan di dalam kehidupan kita, ia sudah menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Apakah maksud saya? Maksud saya adalah, bolehkah kita hidup tanpa internet, tanpa smartphone selama 1 hari? Maksudnya, hari itu kamu tidak akan sentuh handphone kamu, tidak akan buka internet. Maksudnya kamu akan kembali ke alam semula. Jadi, apa yang kamu buat pada hari itu tidak ada berkaitan dengan smartphone. Bolehkah? Bolehkah? Mungkin ada yang cakap boleh, ada yang cakap tidak boleh. Nah, bagi saya tidak boleh. Kalau 1 hari tidak ada internet, apa yang akan berlaku pada hari itu? Jam yang pertama masih okey lah. Jam yang kedua berpeluh sudah. Jam yang ketiga saya mula risau. Kemudian apa yang berlaku kepada saya adalah saya akan mula berfikir banyak benda negatif. Kenapa tiada mesej masuk? Ada orang cari saya kah? Di manakah saya? Macam dunia ini sangat sunyi. Tiada bunyi zzz, 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 zzz. Biasanya saya vibrate lah, saya tidak buka music lah. Kerana saya buka, kalau saya ada music kan, isteri saya akan marah saya. Kamu tahu kenapa? Mengganggu mereka, anak-anak saya tidur. Kerana saya punya handphone kan, 24 jam tidak pandai berhenti. Zit, 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 zit. Kadang-kadang saya boleh bayangkan tangan kaki saya bergegar. Zit, zit. Nanti saya cari handphone saya kan, tiada mesej masuk. Rupa-rupanya saya ada itu bukan, ada sindrom di mana setiap masa saya berfikir kan, saya punya itu handphone bergegar, zit, zit, vibrate. Jadi ini sudah menjadi satu masalah. Kenapa? Di dalam Alkitab, firman Tuhan berkata kita tidak boleh bersujud kepada Tuhan yang lain. Tetapi orang yang menggunakan smartphone, setiap hari kamu bersujud dengan handphone kamu. Betul atau tidak? Berapa kali kamu bersujud kepada handphone kamu? Nah, sekarang saya boleh tengok siapa bersujud dengan Tuhan, mendengar firmanku, ataupun bersujud dengan handphone. Semua begini. Ini biasanya mari kita berdoa, kita akan begini kan. Bersujud, kita tutup mata, begini, kepala turun. Sekarang tidak payah berdoa, kamu sudah begini. Kamu menyembah smartphone. Smartphone sebenarnya adalah sesuatu yang sangat baik diciptakan untuk kehidupan kita. Tetapi ia tidak boleh menggantikan masa kita, tidak boleh menggantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kerana kita lebih suka membaca Facebook daripada firman Tuhan. Sekarang yang paling trend bukan lagi Facebook. Kamu tahu apakah? Little Red Book. Kamu tahu Little Red Book kah? Macam TikTok, tetapi bukan TikTok.
Saya tiap-tiap malam saya hanya planning mau tengok 2 video. Dia macam TikTok. Dia macam TikTok. Dia banyak barang tengok. Tiap-tiap malam saya cadangkan mau tengok 2 video. Tapi selepas tengok 2 video kan, rupa-rupanya 5 jam sudah berlalu. Ini semua menjadi pahala di dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak sedar, tetapi ia telah memasuki ke dalam kehidupan kita. Kita akan dikonfrontasikan macam mereka 3, di mana mereka akan bersujud kepada benda itu. Yang kedua, amaran yang kedua adalah umat Tuhan akan dikritik oleh orang-orang di dunia ini. Kadang-kadang menghormati, mentaati Tuhan adalah sesuatu yang sangat senang kan? Tetapi apabila kita dibuat di hadapan orang lain, ia menjadi susah. Kadang-kadang saya hanya mau menjadi seorang Kristian sahaja. Saya hanya mau membaca firman Tuhan. Tetapi kadang-kadang saya juga berasa malu mengambil Alkitab keluar untuk baca di... Pernahkah kamu membaca Alkitab kamu di bus? Di library? Di restoran? Adakah? Tiada kan? Bayangkan kau pergi naik bas, minibus kamu ambil buku Alkitab keluar. Kamu baca begini, di airport. Dulu, kalau saya mengembara, saya akan pastikan dalam beg saya ada satu Alkitab, bukan kamus Alkitab kecil di dalam beg saya. Setiap kali saya tunggu, kerana masa zaman saya kan belum lagi ada handphone tidak ada smartphone kan. Bukan macam sekarang buku-buku, semua buku kan digital kan. Dulu di bus stop, bukan bus stop, bus di dalam bus kan. Orang tengok buku komik, saya ambil buku Alkitab. Saya rasa bangga. Kenapa? Kerana ada seorang Muslim kan, dia membaca Al-Quran di depan saya. Jadi saya pun ambil saya punya Alkitab baca lah. Masa itu kan, saya sangat proud, megah dengan saya. Tapi hari ini, ini macam terlalu besar kan? Ambil keluar kan, takut dikatakan oleh orang lain, dikritik orang kan? Kalau kadang-kadang kamu hanya mau menjadi seorang Kristian sahaja kan, tetapi macam sangat susah. Kadang-kadang kamu mau menjadi baik, orang kata, holy-nya kamu, kudusnya kamu. Kan? Kamu pernah terima komen ini tak? Apa jawapan kamu? Jawapan saya adalah, ya, saya orang kudus. I'm holy man. I'm a Christian. I'm proud. Kan? Kamu tahu setiap hari Minggu selepas kebaktian, kalau kamu sudah habis kebaktian kan, kamu pulang kan, kamu boleh pergi jalan-jalan kaki kan, jalan shopping mall kan. Kalau kamu tidak berkata kamu seorang Kristian, tidak ada orang tahu kamu adalah Kristian. Tapi kalau saya pergi shopping mall, orang akan tahu saya Kristian. Dan dia tahu saya padri. Kenapa? Baju saya lah. Kan? Kadang-kadang saya makan kan, semua orang, ada orang kan lalu kan begini tengok saya. Dia tengok ini collar. Ini mesti padri. Nah, kalau saya mau diskaun kan senang. Saya pakai ini uniform kan, saya masuk kedai kan, mesti ada diskaun kan. Kalau saya tidak ada pakai uniform ini kan, tidak ada diskaun lah. Tidak lah, gurau sajalah. Tetapi kadang-kadang kita hanya mau jadi seorang Kristian saja kan. Kadang-kadang kamu ada doa kan sebelum kamu makan di restoran? Ada kan? Biasalah kan. Kalau saya suka orang Roman Catholic. Kamu tahu orang Roman Catholic kan? Saya suka mereka berdoa sebelum mereka makan. Mereka bukan macam kita. Cepat kita begini. Okey. Sekejap saja. Kan? Saya pun berfikir kan, tutup tidak sampai 3 saat buka sudah saya cakap, terima kasih Tuhan, amin. Tapi Roman Catholic
saya hormati mereka. Kenapa? Setiap kali mereka makan, mereka berdoa macam sampai 1-2 minit. Amin. Makan. Ada seorang pastor, semasa saya masih muda lah. Pada masa itu kan, kamu tahulah, Kristian baru biasanya iman masih fresh. Pergi mana-mana saya cakap, Kristian. Jadi ada sekali kan saya berdoa sebelum saya makan di KL lah. Kamu tahu apa padri itu berkata kepada saya? Kalau kamu berdoa, jangan tutup mata. Kenapa? Nanti kalau kamu tutup mata, buka mata, semua barang sudah hilang. Jadi saya pun begini lah. Ada satu lagi, ajar saya, kalau kamu berdoa, tangan kamu pegang semua barang. Kalau tidak, buka mata, semua hilang sudah. Tetapi kadang-kadang kita hanya mau menjadi seorang Kristian sahaja. Kita hanya mau menjadi seorang yang setia kepada Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita dikritik kerana iman kita. Kita bukan macam Sadrak, Mesak sama Abednego. Mereka dituduh bahawa tidak menyembah raja. Ini adalah amalan yang kedua. Amalan yang ketiga adalah umat Tuhan akan dicabar untuk menyembah dewa-dewa dunia ini. Nah, apa yang saya dimaksudkan di sini, kalau kamu melihat Raja Nebukadnezar, dia membina sebuah patung yang besar dan memaksa semua orang untuk menyembah dia. Tetapi kalau kamu tengok di dalam cerita ini, apabila Sadrak, Mesak dan Abednego dicabar untuk menyembah dewa-dewa ini, mereka tidak mau menyembah. Dan kalau kamu tengok di dalam kesaksian kita, walaupun kita tidak dipaksa untuk menyembah patung di dalam kehidupan kamu, tetapi kesaksian kita juga akan dicabar oleh orang lain. Maksudnya, kalau kamu adalah seorang Kristian, maksudnya kamu tidak boleh mencuri, memarah, apa lagi? Membunuh semua orang. Maksudnya kamu mempunyai kesaksian. Kadang-kadang apabila kita berhadapan dengan masalah, tentang masalah, orang-orang lain akan datang mencabar iman kita. Walaupun kita tidak menyembah kepada Tuhan mereka, tetapi iman kita akan dicabar orang-orang lain. Kerana di dalam Daniel pasal 3, Raja Nebukadnezar bertanya kepada Sadrak, Mesak dan juga Abednego, siapakah atau apakah Tuhan yang akan menyelamatkan kamu daripada saya? Adakah Tuhan kamu akan menyelamatkan kamu dari api itu? Kadang-kadang mungkin kita sakit, mungkin kita berdoa supaya Tuhan memulihkan penyakit saya, tetapi sehingga kamu mau mati, Tuhan masih belum menjawab doa kamu. Orang akan tanya, di manakah Tuhan kamu? Di manakah Tuhan yang kamu menyembah setiap hari Minggu? Setiap hari Minggu kamu datang ke gereja, kamu menyembah, kamu memberi persembahan, tetapi di manakah dia? Di manakah Tuhan kamu? Tetapi apa yang saya ingin berkongsi kepada kita adalah sebagai seorang Kristian, kita harus berani. Nah, kenapa berani? Next. Umat Tuhan harus berani berhadapan dengan bahaya di dunia ini. Saya boleh katakan, tiap-tiap hari, setiap kita juga akan dicubai, dicabar, dikritik, dan apa sudah? Itulah, dicabar. Every day you be confronted, challenged, and criticized. Setiap hari.
Mungkin kita tidak perasaan. Tapi kalau kamu tengok Sadrak, Mesak sama Abednego, apa yang berlaku kepada dia adalah mereka tahu siapakah Tuhan mereka. Dan di sini dia menjawab, kalau kamu ada Alkitab, kamu boleh buka ke Daniel pasal 3 ayat 16 hingga 18. Dan ini adalah kunci di dalam fasa ini. Dan ini adalah jawapan di mana ini adalah kamu boleh melihat iman mereka di sini. Di sini mereka menjawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Kadang-kadang kita cuba menjelaskan kepada orang lain tentang iman kita. Oh, bukannya begini. Sebenarnya saya seorang Kristian, saya harus buat begini. Tetapi masih bolehlah. Okay? Tetapi di sini mereka menjawab, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari peapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahawa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, di sini saya ingin berkongsi kepada kamu, ada 3 jenis Kristian di dunia ini. Tengok jenis manakah yang kamu Kristian belong lah, which type. Nah, jenis yang pertama Kristian, Kristian jenis yang pertama adalah iman mereka sampai ke bulan. Apa yang mereka ada di dalam hati mereka adalah apa yang mereka doakan, Tuhan akan jawab. Kalau kamu berkata tidak kepada mereka, mereka akan cabar kamu balik. Di manakah iman kamu? Pernahkah ada orang berkata kepada kamu? Contohnya 2017 kita Anglican yang organize menganjurkan KKCC di Padang. Nah, pada masa itu saya juga seorang ahli jawatan kuasa di dalam komiti. Dan sebelum KKCC, saya bertanya satu soalan. Apa akan berlaku jika hujan? Kamu tahu apa jawapan yang saya dapat? Reverend Eric, di manakah iman kamu? Kamu tidak percaya bahawa Tuhan tidak akan menghentikan semua hujan pada hari itu? Saya percaya. Tetapi, kenapa tetapi? Why but? Saya dimarah kerana iman saya. Kerana saya ingin bertanya, apa akan berlaku? Ada plan B kah? Kerana pada masa itu, tiap-tiap hari pun hujan. Kemudian ramalan cuaca pun mengatakan bahawa 4 malam itu pun hujan. Tetapi saya dimarah. Reverend Eric, kamu ini padri. Mana iman kamu? Kamu harus berdoa. Tuhan, malam itu tidak akan hujan. Nah, apa yang berlaku? 4 malam hujan lebat. Jenis orang Kristian ini, kadang-kadang saya susah mau berbicara dengan mereka, berbincang sesuatu dengan mereka. Kerana apa yang dibincangkan, mereka hanya cakap, Tuhan akan berikan. Tuhan akan berikan. Kalau Tuhan tidak berikan, maksudnya iman kamu ada masalah. Bagi saya kan, Kristian ini adalah orang-orang syurga. Heavenly people. Maksudnya mereka belum lagi sampai ke bumi. Bukan bumi. Nah, jenis yang kedua, Kristian yang kedua adalah Kristian yang jenis yang pertama adalah positif lah, sangat-sangat positif. Maksudnya mereka tidak memberi ruang kepada Tuhan untuk berkata tidak. Kalau mereka sakit, mereka doa, mereka pasti akan sembuh. Mereka tidak boleh mendapat jawapan bahawa orang itu tidak boleh sembuh. Jadi susah mau. Saya sebagai padri pun susah mau berbincang dengan mereka sesuatu.
Ini adalah orang syurga. Nah, jenis yang kedua adalah sangat negatif. Apakah negatif? Adalah kamu tanya dia, adakah kamu doa? Saya ada, tapi saya tahu Tuhan tidak akan tolong. Orang tanya, mana iman kamu? Iman saya ada, macam nota. Tetapi Tuhan pasti tidak akan jawab doa saya. Saya pernah doa supaya bukit ini hilang macam apa yang Yesus lakukan. Tetapi pada akhirnya saya ingat itu bukit sudah hilang, tetapi dilindungi oleh apa? Kabus. Jangan gunalah, tidak payah doalah. Nah, ini Kristian kan? Saya harap kamu bukan orang Kristian beginilah, ha? Ini mereka mau sampai neraka sudah, mau tarik balikan susah tu. Tuhan sudah kasih keselamatan, mereka cakap, mau bayar punya ini. Tiada benda yang percuma. Ini sangat negatif. Nah, yang ketiga, jenis yang ketiga adalah seperti Syadrak, Mesak dan juga Abednego. Di dalam hati mereka, mereka tahu siapakah Tuhan mereka dan mereka percaya kepada Tuhan mereka. Nah, sama ada Tuhan menyelamatkan mereka atau tidak, mereka tidak peduli. Kerana itu bukan isu di dalam cerita ini. Jadi di sini mereka sangat confirm, pasti bahawa Tuhan adalah Tuhan satu sahaja, tidak ada Tuhan yang lain. Itu adalah di mana ia menunjukkan bahawa kepada kita adalah iman mereka. Sama ada Tuhan beri hujan ke atau tidak, itu soalan yang lain. Yang penting kita tahu bahawa event itu tetap akan dijalankan untuk kemuliaan Tuhan. Sama ada malam itu akan hujan atau tidak, itu Tuhan punya hak. Kalau Tuhan memberi hujan, Tuhan pasti akan membantu kita. Betul atau tidak? Bukannya, ini Reverend Eric tiada iman. Kalau ada plan B kan maksudnya, kamu tahu tak, ada orang Kristian kan, mereka berkata, kita mesti ada plan A sahaja. Kalau ada plan B, maksudnya iman kamu tidak. Tuhan memberi kita hikmat. Tuhan memberi kamu otak. Gunalah otak kamu. Betul atau tidak? Janganlah kamu fikir, ini iman. Kadang-kadang kalau Syadrak, Mesak dan Abednego macam orang Kristian yang jenis pertama, bahawa Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka, apa yang akan berlaku kalau Tuhan tidak menyelamatkan mereka? Mereka akan menjadi apa? Barbecue lah. Maksudnya semua orang, semua bangsa, semua kaum melihat bahawa Tuhan yang mereka percaya tidak dapat menyelamatkan mereka. Semuanya ini adalah bohong. Tetapi mereka tahu bahawa walaupun jika Tuhan tidak menyelamatkan saya tetap mempercayai Tuhan saya. Kerana ada 3. Hamba Tuhan hanya akan bersujud kepada Tuhan dan bukan kepada orang lain. Hamba Tuhan akan percaya dengan tujuan kedaulatan Tuhan walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Hamba Tuhan akan percaya kepada kuasa dan perlindungan Tuhan dan menyerahkan apa yang terjadi kepada rencananya. Ini tanggungjawab kita. Bukan kita sama ada kita fikir Tuhan buat atau tidak. Oleh itu, di dalam kesimpulan saya adalah setiap kita boleh yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau kamu melihat di dalam Syadrak, Mesak dan Abednego, kita tahu Tuhan bersama dengan dia. Dan Tuhan menyelamatkan mereka dan melindungi mereka. Nah, apa yang berlaku kepada mereka tidak semestinya akan berlaku kepada diri kita sendiri. Bahawa Tuhan akan melakukan perkara yang sama. Tetapi apa yang pasti di sini adalah Tuhan ada dengan mereka. Hari ini di dalam fasa 3, apa yang kita boleh belajar? Walaupun kita akan dicabar, walaupun kita akan dikritik, walaupun kita akan dibenci oleh orang lain kerana iman kita, tetapi apa yang pasti adalah Tuhan ada bersama dengan kita.
Amin. Jadi janganlah kamu berasa kompromi. Kadang-kadang kita akan apabila semua orang melakukan tetapi kamu tidak, kerana kamu tahu itu adalah salah, kadang-kadang kamu akan berkompromi sikitlah. Sekali sajalah. Kalau kamu lihat Sadrak, Mesak dan Abednego, sebenarnya mereka boleh, pada saat itu mereka boleh berkata kepada raja, maaf raja, saya akan bersujud. Kemudian lepas itu mereka boleh balik ke bilik mereka dan mengaku dosa mereka. Tetapi itu bukan bagaimana kita menggunakan kasih karunia Tuhan. It is not how God's grace is being used. Okay? Bukannya, saya berkompromi sedikit, kemudian saya meminta Tuhan untuk memaafkan saya. Tidak. Kerana sekali berkompromi, perlahan ia akan hilang. Contohnya, saya last lah. Ada seorang kawan, ini berlaku di dalam universiti lah. Kawan A di dalam bilik, kawan P tidak ada di dalam bilik. Kemudian ada orang mengetuk pintu mencari kawan B. Orang ini mau menghantar satu kek untuk kawan B. Jadi kawan A cakap kawan B tidak ada di sini. Jadi orang itu cakap, boleh saya simpan ini untuk dia. Kawan A terima kek itu dan simpan di atas meja dia. Dan pada masa itu kawan A melihat kek itu. Semakin dia lihat, semakin ia macam sedap. Jadi dia pun tengok itu kek, tengok jam, bila balik setengah hari sudah kan, dia hanya melihat itu kek saja. Kemudian dia cakap, okeylah saya makan sikit saja. Sikit saja. Jadi dia potong satu corner. Lepas potong itu corner, makan, sedap itu kek. Apabila dia melihat kek itu, hilang satu corner kan, segi empat lah, hilang satu corner, macam mana? Jadi dia pergi, kasih dia segi empat balik. Jadi yang lebih itu, dia potong habis. Kemudian makan. Perut semakin lapar. Kemudian dia cakap, potong sikit lagi lah. Dia potong tepi. Potong. Pada akhirnya, itu kek jadi macam cupcake sudah. Iman kita juga sama. Sekali kita berkompromi, ia akan menjadi semakin kecil. Jadi bagi Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka sangat jelas bahawa ini adalah sangat serius. Jadi dia tidak mau berkompromi. Jadi mereka mau ada keberanian untuk menjawab tidak kepada raja. Dan saya berharap selepas kita belajar Daniel pasal 3, saya berharap semua kita mempunyai iman seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Amin. Mari kita berdoa.